an tiba'il Arab wa kalamil fusaha. Itu yang disebut. Jangan keluar daripada tabiat orang Arab dan juga kalam-kalam yang fasih. Kan? Tapi kita ni bila baca Quran, tak ada pula pelik Arabnya. Kan? Bunyi pelik Melayu kita. Kan? Itu salah satu contoh lah yang saya boleh kemukakan di sini, kan? Jadi, macam mana nak mengelak perkara tu berlaku, kan? Sebenarnya perkara-perkara tu berlaku ialah kesan daripada bacaan Al-Quran Karim orang-orang di sekeliling kita. Kawasan yang kita duduki, dengan siapa kita belajar, memang kesan dia sangat kuat. Kan? Jadi macam mana nak elak kesan tu berlaku pada kita? Kita kena belajar balik daripada mula. Kan? Daripada mula ni ialah sebutan huruf. Kan? Macam yang saya dapat tahu, ada seorang guru di Al-Sabah, ya, warga negara Palestin yang mengajar An-Nuraniyah. Itu sangat bagus. Kan? Kaedah An-Nuraniyah adalah satu kaedah yang sangat bagus untuk pengajian Al-Quran Karim. Jadi dibawa satu pengenalan yang khusus untuk kita kenal huruf, kan. Okey, macam tadi puan baca tadi tu dalam bab al-isti'adzah, kan. Puan tengok mulut saya tahu. Tadi puan baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Puan muncung pada shin, puan muncung pada ta, puan muncung pada ra. Jadi ketiga-tiga huruf tu tak perlu muncung. Kan? A'udzu billahi minasyaitonir nun kasrah ni nirrajim, tarik nirra. Okey, dia tak ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, itu adalah pendapat ataupun bukan dikatakan sebagai pendapat, sebab kita dahulu mendengar, kita mendengar, lepas tu kita bertalaqi pun dengan orang kita, orang ajam juga, kan. Tapi bila dah zaman dah berubah, kita pun banyak menimba ilmu di sana, kita nampak benda tu sikit-sikit, kan. Jadi bila kita belajar lagi dengan lebih dalam, kita nampak huruf ashin, ya, mana lidah saya tadi? Hilang mana pula lidah? Ada sini. Okey, contohnya, kan. Ini huruf ashin, lidah. Lidah mana yang kita guna untuk huruf ashin? Lidah bahagian pertengahan lidah. Kawasan pertengahan lidah. Pertengahan lidah ni, puan, dia melibatkan tepi kanan, tepi kiri dan juga pertengahan. Tapi punca dia tengah. Bila kata tengah lidah tu memang betul-betul di kawasan tengah, tapi kita guna bahagian tepi dan juga kanan dan juga kiri, kan. Minash. Dan dia ada semburan daripada huruf shin tersebut, kan. Jadi semburan tu, puan, kan, semburan tu adalah daripada dalam mulut, dan dia berlaku semburan tu terkumpul semua semburan tu dalam mulut kita, kan. Dia tak semburang kat luar, kan. Kadang orang kita kan, dia mengaplikasi should bila masuk ke dalam library tu, dia guna untuk huruf shin. Tidak, kan. Jadi dia gunakan bahagian dalam mulut untuk menyebut huruf ashin. Semburan tu juga berlaku dalam mulut. Okey, puan tengok sekali lagi mulut saya, ya. Lepas tu puan cuba ikut. Puan ambil nota, maksud sekarang ni nota puan lah mata dulu. Jangan tulis. Kalau tulis sekarang nanti lupa. Tengok dulu, fokus, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dulu saya letak pen. Pen ni untuk apa? Okey, bila kita lakukan dhammah, ya, kita lakukan dhammah, kita rasa mulut kita muncung. Contoh, kan? Itu tak apalah muncung. Huruf lain yang macam saya sebut tadi, shin, ta, ra, jangan muncung. Okey? Ini tak apa muncung tau. Puan tengok kat sini tau. Puan tengok sini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi tak adalah muncung-muncung lebih tu, kan. Macam saya buat ni, okey, contohnya yang biasa kita buat. Puan tengok sini, ya, puan, fokus sini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua nak mencongeh ke depan. Dan dia tak boleh, kena jaga antara sifat-sifat huruf tersebut. Jaga shin tidak ada muncungan, ta tidak ada muncungan, ra tidak ada muncungan. Jadi bacaan tu bunyi licin saja kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu contoh. Kan? Sama juga dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pula suka mencedok. Bila baca basmalah je suka cedok bibir mulut tu kan. Kita buat macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang biasa kita buat. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tu yang biasa kita buat. Tak nak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang ni puan nampak kan bibir saya ada yang muncung, ada yang buka sikit dan saya senyum, kemudian ada yang saya tarik dia turun ke bawah. Puan perasan tak? Benda nampak tak yang tu? Kan? Minta maaf lah sebab puan kali pertama kan, so saya cerita lebih sikit ya. Okey. Ba kasrah bi, tarik bibir bawah turun ke bawah. Kasrah kena tarik bibir bawah turun ke bawah kan. Bis sebab dia kena turunkan. Arab panggil al-fakus sufla, iaitu rahang bawah. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada lah yang cedok-cedok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertahun-tahun kita duk baca gitu. Kan? Yang itu tidak ada. Yang itu tidak ada. Tu ada muncul. Puan kena ada cermin, tapi tak payah cermin sebab dah ada kamera depan kan. Bila nampak Rahmanirrahim, kita tak nak yang tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sekadar menarik lidah. Lidah depan, ya, lidah di hadapan ini untuk makhrajun nun. Ya, contoh nun sini. Ini nun. Nun letak di sini kan. Lepas tu nak tarik sebut ra, tarik ke belakang. Nirrahim. Dengan nirrahim. Itu contoh. Dengan ra jangan muncul. Ra kita gerakkan hujung lidah sampai pangkal gigi atas. Sampai permulaan langit. Okey, puan cuba dulu al-isti'adzah dengan basmalah tu. Cuba al-isti'adzah dulu. Minasyai. Sebab kita guna lidah kat dalam kan. Ya. Sikit lagi nun tu. Minasyaitonirrajim. Jangan jangan kan. Buka rahang. Buka. Itu masih lagi kan. Nak membulatkan bibir tu kan. Dengar ra. Tak apa puan jangan putus asa. Sebab ni baru kali pertama kan. Jadi kita perlukan latihan. Sebab dia pun sebut dah riyadatul lisan riyadatul lisan wa bi kathratit tikrar. Kena banyak buat latihan lidah dan kena banyak ulang untuk mendapat hasil yang kita nak tu. InsyaAllah ta'ala. Okey, itu yang tadi tu basmalah dengan al-isti'adzah dengan basmalah. Kemudian alif lam mim. Alif, sebutan alif tu, fa tu bangin. Alif lam. Dia bunyi fa, bunyi angin tu boleh dipanjangkan.
Okey. Fa tu, ya, fa tu kita boleh panjangkan suara dia sebab sifat dia adalah ar-rakhawah. Jadi kena panjangkan. Alif lam. Angin tu panjang. Alif lam. Itu contoh. Alif lam. Kemudian kita kena tahu cara sebutan fa yang tepat. Okey, macam mana nak sebut huruf fa yang tepat? Huruf fa sebutan dia gigi atas, tekan perut bibir bawah, dalam. Af, kan? Af, kena bagi rasa gigi atas tu dengan tekan perut bibir bawah, kan? Af, kan? Af, kan? Alif lam, alif lam. Kena rasa bunyi yang tu. Kalau tak kita macam tiup, kan? Alif, itu kita tiup. Tiup tu tak menepati makhraj fa yang sebenar. Okey? Alif lam. Jaga-jaga juga jangan terlantun pada huruf fa, kan? Alif, jangan. Alif lam, jangan. Ataupun alif lam, habis cepat-cepat sebutan fa tu, kan? Fa tu boleh dibaca dengan panjang sebab sifat dia ar-rakhawah dan huruf tu dituntut untuk baca panjang. Alif lam. Okey, tu contoh. Ya. Okey, itu satu. Yang seterusnya, zalikal kitab. Za, huruf zal pun cantik tadi. La raib, kan? La raib. Ra dibaca dengan tebal. Zalikal kitab la raib fi. Ra dibaca dengan tebal. Ataupun istilah bahasa Arab ni ada dibaca dengan mufakhamah, iaitu dengan tebal. Okey. Yang lain tu huruf ghain yang kena jaga. Huruf qaf, ya. Kita sebut ghain. Ghain kita sebut, kan. Itu ghain tu bunyi ringan dia. Dia bukan dia sebut itu dia nipis, dia kena ya. Lepas tu cara membantu kita untuk menyebut huruf ghain yang tepat ialah dengan membuka rahang. Buka rahang. Sebab dia bahagian kawasan yang hampir keluar daripada kerongkong, yang dekat-dekat dengan lidah, dan kita guna kawasan tu, dia bergeser-geser, dia menggaru-garu kawasan nak tekak. Tu nipis. Dia bunyi hujung je, kan. Dia kena dalam lagi. Dia kena bunyi yang itu. Masya Allah. Okey, tak apa, puan jangan putus asa. Ini kali pertama kita berkenalan. Lepas tu kita berkenalan dengan huruf-huruf, kan. Sampai sini saya fokus sampai ayat 3 dahululah, kan. Huruf ghain, huruf qaf kena tebal, jangan bunyi dia panggil hams, kan. Huruf qaf dia kena bunyi tebal. Okey, contohnya wa yuqimuna as-salah. Huruf sad juga tak boleh muncul. Okey, sad tak boleh muncul. Wa yuqimuna as-salah, kan. نص ويقيمون الصلاة. Okey, sad. Okey, kemudian huruf qaf yang saya sebut tadi, huruf fa, huruf ghain, ya, banyak tadi yang saya sebut tu. Tak apa, puan buat latihan. Kalau puan ada kelapangan, ahlan wa sahlan, selamat datang, most welcome, join to our tajwid class online, kan. Kita boleh join kelas tajwid online malam-malam lah, tapi hari Isnin dan juga
Khamis jam 8.30 malam. Masa malam. Zoom lah, Zoom. Pakai Zoom juga. Boleh tanya dengan Miss Alin. Okey. Okey, saya rasa setakat ni dulu Puan. Kita berhenti. Puan buat ulang kaji yang ni. Nanti untuk session yang kedua saya nak dengar balik Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. InsyaAllah ta'ala. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patutnya saya jumpa Ustazah hari tu meeting kan, tapi kerana ada kawan meninggal kan hari tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apalah, kalau kita nak buat balik besok dah keadaan dah reda, insyaAllah kita buat balik. Kita tengok Puan, jadual saya terlalu padat. Saya tengok dah terlalu padat kan. Ada yang booking saya sampai 2 tahun berturut-turut kan. Dia ada orang yang dah booking kan. Ustazah, kami booking Ustazah 2 tahun kan untuk Ustazah datang ke sini. Ustazah, kami booking Ustazah untuk setahun. Jadi sebab tu saya kata Al-Sabah ni bila ni? Al-Sabah kalau lambat aja terlepas lah. Sebab jadual memang terlalu padat kan. Dalam masa yang sama juga saya tak boleh lepaskan orang yang belajar online. Sebab orang belajar online ni orang yang daripada jauh-jauh. Macam kita dalam Bandar Baru Bangi ni sebenarnya terlalu dekat sangat. Tapi orang yang jauh-jauh saya tak boleh nak menghalang mereka. Macam student saya bukan dalam Malaysia sahaja, tapi daripada luar negara, selain daripada Arab, daripada France, daripada Italy, semalam daripada Shishan, Chechnya, daripada Rusia, daripada Zimbabwe, daripada Somalia, kan, jadi dah jadi international. Jadi saya tak boleh nak menghalang mereka sebab mereka juga ada hak kan. Jadi sebab tu saya tekankan pada Puan Yati hari tu, nak kena cepat. Saya bukan sombong, tapi kalau nak kena bersungguh-sungguh kan. Dan masa yang sama kena cari kan? Kena cari peluang tu betul-betul. Sebab peluang datang hanya sekali kan. Kita nak buat dia macam dulu ke atau yang lain? Dia bukan pasal kita nak buat Puan. Saya tak boleh nak bagi jawapan sekarang ni. Kita nak kena duduk berbincang dululah kan. Nak kena duduk bincang. Apa modul yang kita buat? Dia bukan pasal modul. Sekarang ni pasal masa Puan. Masa memang pack kan. Macam mana saya nak ubah masa tu selepas COVID tu. Sebab sekarang ni yang dah baca online, diorang berdaftar, saya pun terikat dengan diorang pun terikat dengan saya kan. Jadi sebab tu saya masa nak buat perjumpaan tu saya kata betul-betul fix akak. Jangan ubah maklumat, jangan ubah peluang, jangan ubah temu janji. Sebab peluang datang hanya sekali. Sekali kita lepaskan, habislah. Kan? Jadi macam sekarang ni semua berebut. Saya satu. Saya seorang aja. Saya tak, masa saya ada dulu, orang kata tidak begitu dipandang lah masa saya di situ. Saya sebagai guru saya rasa upset lah. Semasa saya berada di Al-Sabah kan, saya jarang sangat diketengahkan kan? Jadi kelas saya tu sahaja yang hidup masa tu. Setiap hari Khamis tu kelas tu hidup. Sambutan yang datang pun kebanyakan daripada orang luar, bukan daripada orang tempat tu sendiri. Itu yang paling sedih. Itu yang kami nak ubah tu. Pasal saya baru took over. I just took over